Baik, hari ini kita akan masuk bab 3 ke elektromagnetan. Dan kalau kita cuba tengok perkataan elektromagnet. Okay, elektromagnet ni sebenarnya mengandungi dua konsep. Pertama adalah elektrik. Okay, elektrik dan kedua adalah magnet. Apa maksud magnet? Magnet adalah sesuatu barang ataupun bahan yang boleh menarik logam. Okay, seperti besi kan. So kita akan gunakan konsep elektrik yang kita telah belajar dalam bab 2 dan kita cuba implementkan ke dalam bab ini. Okay, right. Dan kita cuba tengok untuk 3.1 kita nak tengok kesan magnet bagi konduktor pembawa arus. Dan untuk permulaan kita tengok kepada dua gambar ini. Apa beza antara dua gambar ini? Okay, beza dia adalah satu dia adalah kereta, satu dia adalah magnet. Dan B ini dia adalah magnet kekal. Okay, dia tak perlu apa-apa bantuan untuk menarik duit siling dan kunci. Tetapi untuk A ini dia perlukan arus elektrik. Bila arus elektrik mengalir ke kepingan logam ini. So kepingan logam ini akan tiba-tiba menjadi magnet sementara. Dan dia dapat berjaya menarik besi, menarik logam yang lain. Bila saya nak offkan switch, maka tak ada arus elektrik. Apa yang berlaku adalah kepingan logam ini akan menjadi seperti biasa. Dia tidak ada ke elektromagnetan. Okay? So hari ini kita akan tengok apakah itu elektromagnet. Dan kedua, kita cuba melukis corak dan menanda arah medan magnet yang disebabkan oleh arus dalam suatu dawai lurus, gegelong bulat dan solenoid. Kita akan cuba lukiskan tiga situasi. Pertama adalah dawai lurus, kedua adalah gegelong, dan ketiga adalah solenoid. Dan untuk hasil pembelajaran ketiga ini, kita akan cuba buat dalam sekolah sebab kita perlu jalankan eksperimen. Dan ini adalah satu IKS untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet bagi suatu elektromagnet. Dan akhir sekali kita cuba carikan dan mengkaji apakah aplikasi elektromagnet. Okay. So, apakah elektromagnet? Elektromagnet sebenarnya dia adalah satu magnet sementara. Kenapa kita dapat hasilkan satu magnet sementara? Sebab daripada pengaliran arus elektrik. Dan sesuatu logam boleh menjadikan magnet ataupun dia boleh dijadikan bukan magnet dengan arus elektrik. Kalau kita alihkan arus elektrik, dia akan menjadi magnet sementara. Kalau kita dah offkan switch, arus elektrik tidak mengalir, dia akan dinyakan magnet dia. Dan of course, certainly dia ada medan magnet. So, kalau kita cuba tengok kepada gambar ini, untuk gambar A, sebenarnya magnet kekal dia dapat terus tarik pin-pin tersebut. Tetapi untuk gambar B, walaupun paku besi, dia memang tak ada kemagnetan. Tetapi bila kita mengalirkan arus elektrik, dan kita dapat menarik pin, okay, safety pin ataupun paku besi yang kecil dan sebagainya. Okay, so kita nampak melalui arus elektrik kita dapat menjadikan satu logam sebagai magnet sementara. Dan kita akan buat eksperimen ini semasa naik sekolah. Okay, alright. So penting dia adalah kita kena guna petua genggaman tangan kanan. Okay, petua genggaman tangan kanan. So kalau kita cuba tengok, ibu jari ini selalu akan tunjuk kepada arah arus. Dan empat jari yang lain, kita akan tunjuk arah medan magnet. Kalau kita cuba tengok kepada gambar tersebut, empat jari ini sebenarnya dia tunjuk kepada arah macam mana? Dia lawan arah jam. Okay, dia akan pusing macam ini kan? Okay, pusing macam ini. So, kalau kita ikut ibu jari ke atas, empat jari yang menunjukkan arah medan magnet akan menunjukkan arah lawan arah jam. Okay. Dan sebaliknya, kalau kita ada arus elektrik tunjuk ke bawah, maka kalau kita cuba terbalikkan tangan kita, sekarang empat jari yang lain akan cuba tunjuk, okay, genggaman tangan kanan akan tunjuk jari dia dengan arah ikut arah jam.
Okay, ikut arah jam. So dia akan pusing macam ini. Okay, pusing macam ini. Okay, yang penting kita kena tengok manakah arus elektrik. Dan ibu jari selalu ikut arah arus elektrik. Okay? Alright? So, kalau kita cuba tengok kepada example, okay, example untuk animasi ini. So, kalau ibu jari tunjuk ke atas kan? Okay, tunjuk ke atas. So, dia ikut arah arus elektrik. Dan 4 jari yang lain dia sebenarnya lawan arah jam. Dan kalau ibu jari tunjuk ke bawah, maka kita ada 4 jari yang lain sebenarnya ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. So ini adalah petua genggaman tangan kanan. You have to use your right hand. Okay, right hand. Okay, so this is a video. Okay, I'll just skip. Okay, I won't go for 10 minutes. Okay. So kalau kita ada satu pen, okay, so ini tunjukkan arah, okay, arah dia, arah arus elektrik. So bila kita guna tangan kanan, so kita nampak benda magnet sebenarnya dia tunjuk lawan arah jam. Okay, lawan arah jam. Okay, so use your right hand to hold. Okay, alright. Dan kalau kita ada arus pergi ke bawah, dan sekarang ini adalah tangan kanan dah. So ibu jari tunjuk ke bawah dan arus elektrik ke bawah, medan magnet sebenarnya dia sekarang ikut arah jam. Okay, dia akan pusing macam ini. Dia pusing macam ini. Okay. Okay, dia pusing macam ini kan. Alright. Dan sebenarnya kalau kita cuba tengok kepada okay, kalau macam ini. Okay, kalau you tengok pen ni hadap anda kan. Okay, maksudnya dia keluar daripada skrin ini. Bila pen keluar daripada skrin ini, maksudnya kalau arus dia keluar daripada skrin, kita akan guna dot. Okay, kita guna simbol dot. Nanti kita akan tengok. Okay, maksudnya arus akan keluar. Bila arus keluar, kita punya tangan macam mana? Okay, kita punya tangan ikut, ibu jari akan ikut you punya arus. Okay, so you genggam macam ni. Okay, genggam macam ni. Dan sekarang, medan magnet dia sebenarnya masih lawan arah jam kan? Okay, lawan arah jam. Okay, kalau pen dia masuk, maksudnya arus elektrik dia pergi ke dalam. Kalau pergi ke dalam, kita akan guna simbol pangkal. Okay, pangkal maksudnya arus elektrik dia masuk ke dalam skrin ini. Okay, ini cuma satu illustration sebab kita tak boleh lukis. Okay, macam mana kita nak lukis arus ini dia sedang keluar atau sedang masuk. Okay, kita boleh lukiskan sebab kertas ini dia 2D saja kan. So kalau kita nak tunjukkan dia masuk keluar, kita gunakan simbol. Simbol yang ini adalah keluar, yang ini adalah masuk. Okay. Alright. Dan seterusnya kita tengok kepada tengok kepada yang ni. Boleh nampak kan? Okay. So, medan magnet kita perlu tengok kepada arah dan corak. Okay, arah dan corak. Dan selalu kita boleh guna 3 cara untuk menentukan arah medan magnet. Dan kita dah belajar petua genggaman tangan kanan. Okay, iaitu ibu jari tunjukkan arah arus dan jari lain tunjukkan arah medan. Okay. So kalau kita ada wire, sekarang kita tengok positif, dia mengalir kepada negatif. Kan? So dekat sini arus sebenarnya pergi ke atas. So anda gunakan jari, ibu jari tunjuk ke atas. Jari-jari yang lain sebenarnya tunjuk medan magnet. So that's why kita ada bulatan medan magnet anti-clockwise ataupun lawan arah jam. Dan satu lagi cara adalah kita boleh guna kompas. Okay, kalau kita guna kompas, kita letak di sekeliling. Dan sebenarnya kita akan nampak. Okay, kalau dekat sini sebenarnya, kalau kita cuba lukis satu bulat, okay, satu bulat. So ini adalah kita punya konduktor atau wire. So dekat sini sebenarnya dia cuba ke bawah. Okay, pusing ke bawah. Dan kalau dekat sini dia akan tunjuk anak panah macam ini. Okay. Kalau kita cuba lukiskan semua anak panah,
Okay. So sebenarnya dia adalah arah yang ditujukan oleh kompas. Okay, kompas. So kalau dekat sini dia akan tunjuk ke kanan. Kalau dekat sini dia tunjuk ke bawah. Kalau dekat sini dia tunjuk ke kiri. Ini ke kiri, ini ke kanan. Dekat sini dia tunjuk ke atas. Okay, so it's like a big circle. Okay, you make a big circle. Then follow the anti-clockwise direction. Untuk cara screw Maxwell sebenarnya, kita tak akan bincang. Okay, tetapi sebenarnya dia tengok kepada screw. Kalau kita tengok screw, dia mesti ada ini screw kan. Dia mesti ada banyak dia punya lilitan kan. Okay. So kita tengok medan magnet mengikut cara kita tengok screw. Tapi yang ni kita tak akan bincang. Okay, sebab dalam syllabus tak ada. Biasa kita lebih pentingkan betul genggaman tangan kanan. Okay, dan kita perlu apply betul genggaman tangan kanan pada 3 jenis bahan. Pertama adalah dawai lulus seperti yang kita dah tengok kan, dawai lulus. Dan kedua adalah gegelong dan ketiga adalah solenoid. Okay, so kalau ini adalah dawai lulus. Okay, dawai lulus senang saja kita cuma pegang pen dan pegang batang tersebut, kita dapat kena pasti medan magnet. Okay, so kalau tak ada arus elektrik, okay, tak ada arus elektrik, kompas of course dia akan tunjuk pada arah yang sama kan. Maksudnya sini adalah utara. Okay, utara. Semua akan tunjuk tempat yang sama. Tapi kalau saya mengalihkan arus elektrik, so sekarang kompas dia akan menunjukkan medan magnet mengikut lawan arah jam. Kalau arus elektrik pergi ke bawah, sebenarnya medan magnet dia akan ikut arah jam. Okay, this one is anti-clockwise, this one is clockwise. Okay, kalau tak ada arus elektrik, semua memang tunjuk ke arah yang sama. Okay, ini adalah konduktor. So tadi saya katakan, kalau in, kita akan pangkar. Okay, maksudnya kita ada pen. Kalau pen tu dia punya kepala masuk ke dalam. Maksudnya arus elektrik dia masuk ke dalam. Kita pointkan kita punya ibu jari ke dalam skrin. So kita akan nampak 4 jari yang lain sebenarnya dia lawan arah, dia ikut arah jam. Okay, dia ikut arah jam. Tapi bila kalau kita point out kita punya ibu jari keluar daripada skrin, okay, ibu jari keluar daripada skrin, kita nampak sebenarnya medan magnet dia adalah lawan arah jam. Okay, so don't worry, don't have to memorize. You just have to know how to use your right hand. Macam mana kita nak guna tangan kanan. Okay, tangan kanan. So ini adalah pertama, dawai lulus. Okay. So kita tahu kalau arus elektrik ke bawah, show your right hand to the bottom. Ibu jari ke bawah, so 4 jari yang lain sebenarnya dia tunjuk mengikut arah jam. Okay, mengikut arah jam. Okay, so ini adalah dawai lulus. Yang kedua, kalau gegelong bulat. Okay, gegelong bulat sebenarnya, apa yang kita buat adalah, jangan risau sebab ini sebenarnya satu batang dawai itu kita cuma bentukkan dia punya shape menjadi bulat. So kalau arus elektrik daripada sini ke atas, so kalau kita tengok batang sini, okay, batang sini, apa yang berlaku adalah kita buat macam ni. Okay, kita buat macam ni. Kita letakkan batang dekat bahagian sini. So kita tahu arus dia akan mengalir ke atas kan. So kita tunjukkan ibu jari ke atas. 4 jari yang lain sebenarnya dia adalah lawan arah jam. Okay, anti-clockwise. Seterusnya jari dia pergi ke atas, arus akan mengalir dan sampai ke sini. Sekarang arus mengalir ke bawah kan. So kita tunjukkan ibu jari ke bawah. Dan kita nampak 4 jari yang lain sebenarnya dia ikut arah jam. Okay, dia ikut arah jam. So kita nampak corak macam ini. Okay, corak dia macam ini. Okay, so sebenarnya kat dalam dia punya medan magnet dia lebih dekat. Okay, dia lebih dekat. Okay. Dan ini adalah gegelong bulat lah. So kalau kita cuba tengok daripada atas, okay, daripada atas when we see from the top, kita akan nampak
bentuk macam mana. Yang ni pergi atas kan, yang ni pergi bawah kan. So kalau kita cuba tengok daripada atas, so arus elektrik sini dia cuba keluar, dan arus elektrik dekat sini dia cuba masuk. Okay, boleh bayangkan tak? If we look from the top, okay, we can see the current actually going up, right? Going up, that means going into our eyes, right? Okay, so dia keluar daripada screen. Okay, masuk ke mata kita. Yang ini dia keluar daripada mata kita kan. So ini adalah corak dia. Okay, corak. So kita point sahaja ibu jari keluar. Okay, point ibu jari keluar daripada screen ini. Kita dapat nampak medan magnet sebenarnya dia adalah anti-clockwise. Kalau yang ini dia adalah clockwise. Okay, arah jam. So contoh kedua adalah gegelung bulat. Okay, gegelung bulat. Dan contoh ketiga adalah solenoid. Okay, solenoid. Ada dua cara untuk menentukan medan magnet. Okay, ada dua cara. Dan di sini saya tunjukkan video supaya anda faham. Okay, so solenoid adalah satu batang dan biasanya dalam mungkin dia kosong. Okay, mungkin dia tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya apa yang kita buat adalah kita mengelilingkan solenoid ini dengan dawai. Okay, so kalau kita tengok contoh sebelah kiri ini, okay, apa yang berlaku adalah kita nampak arus mengalir daripada positif kepada negatif kan. Okay, so sekarang arus ini dia mengalir macam mana? Okay, kalau kita cuba tanda, dia akan mengalir ke sini kan. So arus sebenarnya mengalir ke sini kan. Okay, and then pergi ke bawah sini, balik, akhirnya kembali ke negatif terminal. So tangan kita sebenarnya, kita gunakan 4 jari tersebut ikut sahaja 4 arah ini. Okay, so kita pegang macam ini kan. Okay, 4 jari ini sebenarnya follow sahaja corak arus. Bila kita cuba pegang, kita akan nampak bahawa ibu jari akan tunjuk ke atas. Okay, first anda kena check 4 jari ini kena follow direction arus elektrik. Okay, dia ada terbalik sikit. Kalau kita nak tentukan medan magnet solenoid, kita kena terbalik sikit. 4 jari ini sebenarnya kita follow kepada arus elektrik. Dan ibu jari selalu dia akan tunjuk kepada utara. So that means kita tahu dekat sini adalah kutub utara dan dekat sini adalah kutub selatan. Dan kalau kita cuba tengok contoh sebelah kanan, positif current pergi ke negatif. So sekarang arus dia mengalir ke arah macam ini. Okay, kalau anda ikut saja jalan wire, okay, jalan wire kan. Sekarang 4 jari tersebut cuba ikut kepada 4 arus elektrik ini. So anda akan nampak 4 jari sebenarnya dia terbalik. Okay, ikut saja dulu, dia akan tunjuk seperti dalam gambar ini. Dan sekarang kita nampak jari sebenarnya dia tunjuk ke bawah. Oleh itu bawah ini sebenarnya dia adalah utara dan atas adalah selatan. Okay, so kalau saya ada soalan macam ini. Okay, kalau arus dia mengalir macam ini. So manakah utara, manakah selatan? So what you gonna do is anda letak you punya tangan 4 jari itu hadap ke bawah. Okay, hadap ke bawah. So kalau gambar ini saya cuba pusing 90 darjah. So kita nampak sebenarnya ibu jari akan tunjuk ke kanan. Dan dekat sini adalah selatan, kanan adalah utara. Okay, so ini adalah cara untuk kita menetapkan medan magnet. Okay, medan magnet. Okay. Okay, alright. So clear the. Okay, so untuk solenoid kita genggamkan tangan kanan ikut arah arus. Okay, so contohnya kalau macam ini kan. So kita punya 4 jari sebenarnya pegang hadap ke atas. Dan kita nampak
ibu jari akan tunjuk ke kiri. So kalau ibu jari tunjuk ke mana, tempat itu adalah utara. Okay, itulah utara. Cara kita nak lukis benda menek, kita follow daripada utara kepada selatan. Okay, utara kepada selatan. So kalau menek, kita tengok utara dia keluar, selatan dia masuk. Sama juga, solenoid ini dia akan menjadi menek. So utara dia akan keluar. Keluar benda menek dan selatan dia akan masuk. Ini adalah cara pertama. Okay, cara kedua adalah scoding. Apa maksud scoding? Maksudnya, anda letak mata anda di sebelah hujung kiri dan kanan. Kalau anda letak mata dekat sini, anda cuba tengok. Okay. Arus ini dia ikut arah jam ke lawan arah jam. Okay. So kalau dekat sini, anda tengok dia pusing macam mana? Macam ini kan. Okay. Dia pusing secara lawan arah jam kan. Kalau lawan arah jam, dia adalah macam ini. Okay, lawan arah jam, so dia adalah utara. Kalau ikut arah jam, dekat sini kalau anda tengok, dia ikut arah jam kan. Ikut arah jam, so ikut arah jam. Okay. Ikut arah jam, dia adalah selatan. Mana-mana cara pun boleh, bergantung kepada anda. Tapi saya lebih suka cara pertama. Okay. Sebab kita selalu guna betul genggaman tangan kanan. Okay. Dan lepas tu, kita akan tengok apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Okay. So kalau biasanya kita akan tengok dua. Pertama adalah arus yang mengalir. Okay, arus yang mengalir. Dan kedua adalah bilangan lilitan gegelung. Kalau semakin banyak arus, maka semakin kuat elektromagnet. Dan kalau semakin banyak bilitan, maka semakin kuat elektromagnet. So ada dua faktor utama. Pertama adalah arus elektrik. Kalau arus elektrik bertambah, kita akan tengok semakin bertambah medan magnet. Kalau bilangan lilitannya semakin banyak, elektromagnetan pun tinggi. So, kita boleh kata hubungan ini adalah kekuatan elektromagnet berkadar terus dengan arus dan juga bilangan lilitan. Okay, gantung kepada dua faktor ini. Dan of course ada dua faktor yang lain, nanti kita akan cuba tengok. So, dalam bila kita naik sekolah, kita akan buat eksperimen ini. Maka kita cuba ubah arus elektrik dan kita tengok berapa klip kertas dapat ditarik. Okey, dapat ditarik. Okey, dan akhir sekali kita tengok kepada aplikasi dia. Okey, sebenarnya ada beberapa aplikasi elektromagnet. Biasanya kita akan tengok loceng. Okey, loceng elektrik. Okey, loceng elektrik dan keganti elektromagnet. Okey, yang lain kita lebih kurang sama juga, tetapi kita tak akan bincang semua. Okay. Dan sekarang kita tengok kepada loceng elektrik. Okay. So kalau loceng elektrik sebenarnya, kalau kita cuba tengok, di sini adalah loceng dan sini adalah ketuk. So apa yang berlaku adalah, kita cuba tekan switch. Okay, tekan switch. Bila kita tekan switch, jadi ada arus elektrik. Okay, ada arus elektrik. And then, kita nak pengetuk ini cuba ketuk pada loceng. So macam mana kita nak buat? Okay, right. Saya tunjukkan animation dia. Okay, animation dia. Okay, not this one. Okay, so contohnya, kalau saya cuba onkan switch, okay, ini adalah switch ah. Saya cuba onkan switch. Okay, so anda nampak kan, kalau saya onkan switch, so arus elektrik dapat mengalir. So what happen is actually, dawai sebenarnya cuba lilit kepada besi ini. So besi ini akan menjadi elektromagnet apabila arus mengalir kan. So bila arus mengalir, besi ini menjadi elektromagnet dan dia dapat tarik besi ini. Okay, bila dia dapat tarik besi ini, apa yang berlaku adalah dia dapat memukul loceng ini. Dan bila dia pergi ke sini kan, okay, contohnya kita tengok kalau dia dia tarik. So bila dia tarik, kita nampak dekat sini dia punya sentuh dah hilang kan. Kalau kita cuba tengok litar tersebut, okay,
Kalau saya tekan switch, arus akan mengalir secara lengkap kan. Tetapi kalau saya dah on, bila besi ni dapat tertarik ke sana, sekarang sentuhan ni sudah hilang. Bila sentuhan ni sudah hilang, maka tak ada arus elektrik boleh mengalir dengan sepenuhnya. Dan dia tiba-tiba besi ni menjadi bukan magnet. Okey, besi ni menjadi bukan magnet. Dan of course besi ni akan tertarik kepada tempat asal. Okey. Dan kalau saya on lagi, dia akan menjadi elektromagnet. So kalau saya asyik tekan switch saja, dia akan ulang ketukan loceng. Okey, dia akan ulang ketukan loceng ini. So dia guna konsep elektromagnet. Okay, maybe this video can help you to understand better. I'm sorry, not this one. Yeah, this one. Magnet is used in an electric bell. An electric bell has an iron hammer, structures of metal around which the wire is wound. When we press the button of an electric bell, the current begins to flow through the electric wire, turning. Okay, so dekat sini dia akan menjadi elektromagnet. Dia akan cuba tarik besi ini kan, besi ini ke sini kan. Bila dia tarik dekat sini, dia akan ketuk loceng. Tetapi bila dia tertarik ke sini, kita nampak sini kan, dia punya sentuhan sudah hilang. Metal structures into Okay, so sebelum ni memang arus dia boleh mengalir sebab ada sentuhan kan. Okay, sekarang apa yang berlaku adalah the magnet attracts the iron hammer. The hammer strikes the metal bell to produce a sound. At this stage, the connection between the okay, so bila dia tarik besi ini kan, sekarang dapat ketuk loceng. Tetapi sekarang tadi sentuhan dekat sini sudah hilang. Okay, sentuhan sini sudah hilang. So apa yang berlaku adalah sekarang arus tidak boleh mengalir. Okay, mula-mula arus mengalir melalui sini kan, tetapi sekarang dah hilang. Arus tidak boleh mengalir. So dia akan stop. Okay, dia akan stop dan screw and the hammer is broken and the electric current stops. The magnet arus elektrik akan stop dan sekarang besi ini atau solenoid ini dia bukan elektromagnet. So yang ini dia tak dapat tarik besi ketuk tu, dia akan kembali. The zoom of the coil is lost and the hammer goes back to its original position. Okay, bila dia kembali, sekarang dia sentuh balik kan. Dan sekarang arus elektrik boleh alih semula. The electrical circuit is completed by joining of the screw and the hammer and the bell ring. Dan sekarang boleh tarik semula dan ketuk loceng. Okay, so kita nampak sebenarnya proses ini dia akan ulang banyak kali. The process is repeated and the bell rings intermittently. Okay, so ini adalah tentang electric bell. Okay, electric bell. Okay, so pertama adalah electric bell. Dan kita nak tengok satu atau dua contoh lagi. Okay, yang kedua adalah kalau kita tengok kepada relay. Okay, relay. Relay dia adalah suis keganti. Okay, dekat sini ada tak? Okay, mungkin tak ada. Okay, suis keganti dia adalah satu jenis suis. Nanti bab 4 kita akan belajar. Okay, suis keganti ini. Okay, we call relay suis. Okay. Okey, kalau kita tengok di bekas sini, kita ada dua litar. Okey, di sini adalah satu litar dengan satu bateri
Bateri ini dia hanya berikan sedikit arus elektrik. Dan litar kedua sini tujuannya untuk menyalakan lampu mentol ini. Dan bateri ini sangat besar. Okay. So apa yang kita nak buat adalah kita nak control switch dekat sini supaya dia automatic dia dapat menyalakan dekat sini. Okay. Kalau lampu ini dia tak dapat menyala sebab apa? Bila kita tengok positif arus mengalir ke sini, sebab sini dia ada luang kan, dia tak dapat mengalir. Okay. So apa yang kita nak buat adalah kita gunakan switch relay sini, okay, atau switch keganti. Okay, switch keganti ia adalah automatic switch supaya kita hanya gunakan sedikit current dan kita dapat mengalirkan mentol ataupun lampu ini. So what happen is, kita cuba tengok. So dekat sini bila arus elektrik mengalir, coil ataupun gegelong ataupun solenoid akan menjadi magnet kan. So bila menjadi magnet, dekat atas sini adalah besi. Okay, atas sini adalah besi. So apa yang berlaku adalah okay. So dia akan tarik atas sini. Dia akan tarik atas sini. Bila tarik atas sini, dekat sini dia akan buka kan. Okay. Tarik sini, so sini akan buka, akan tolak dekat sini untuk sentuh pada sebelah kanan. Okay, so you see the motion. Okay, sekali lagi ya. So, ini akan turun, tertarik ke sini dan sini akan tolak. Dan sekarang bila dah tolak, arus elektrik boleh mengalir dan dapat menyalakan lampu ini. So bila kita tanggalkan dan sekarang kehilangan elektromagnet dan besi ini akan angkat balik dan yang konteks ini akan hilang. Okay. So ini adalah switch keganti, okay, relay switch. Mungkin anda tanya, kenapa saya tak terus guna switch yang biasa? Okay, switch keganti ni satu kebaikan adalah dia adalah switch automatic dan dia hanya perlukan sedikit arus elektrik. Okay, kita gunakan arus elektrik yang kecil untuk memulakan litar kedua. Okay, we use one small switch, one small current to initiate a bigger circuit. Okay, itu adalah relay switch. Okay, relay switch. Dan akhir sekali kita nak tengok kepada telefon. Okay, apa yang kita maksud telefon ini adalah bukan handphone, iaitu telefon di rumah. Okay, telefon di rumah. The telephone is a telecommunication device that is used to transmit and receive sound, usually two people conversing, but occasionally three or more. It is one of the most common household appliances in the world today. Most telephones operate through transmission of electric signals over a complex telephone network, which allows almost any phone user to communicate with almost anyone. In the 1870s, two inventors, Elisha Gray and Alexander Graham Bell, both independently designed devices that could transmit speech electrically. Both men rushed their respective designs to the patent office within hours of each other. Alexander Graham Bell patented his telephone first. Ini adalah The very secara dia lah. simplest working telephone would look like this inside. As you can see, it only contains three parts and they are all simple. Speaker, microphone. The microphone contains carbon graphite. Okay, so biasanya kalau anda masih ada telefon rumah, kita cakap kat bawah kan, bahagian bawah ni adalah mikrofon. Dekat atas adalah kita dengar. Okay, itu adalah speaker. The microphone contains carbon granules and a thin metal diaphragm. When you speak, the sound waves hit the diaphragm and causes it to move.
compressed. Okay, so bila kita cakap dekat sini, apa yang berlaku adalah gelombang bunyi, gelombang suara kita akan hentam dekat sini dan cuba mampatkan satu keping karbon dekat sini. The carbon granules behind it. A louder sound will compress the granules more than a soft sound. When the carbon is compressed, an electrical current can flow through it. So dia akan tukar kepada satu signal dalam bentuk electric current, arus elektrik. More easily. A battery sends an electric current through your phone. When you speak, the compression of the carbon varies the intensity of the current. This process is reversed at the other end. Dan dia hantar kepada kawan kamu. Tapi dia tak hantar kepada mikrofon. Dia terus hantar kepada kita punya speaker. Of the line by the receiver. The electrical current flows through an electromagnet in the receiver, producing. Okay, so dekat sini sebenarnya kalau kita punya speaker, dia adalah dia ada elektromagnet dekat dalam. Bila arus mengalir, so apa yang berlaku adalah dia akan convertkan arus elektrik ini kepada bunyi. Okay, akan menyebabkan arus elektrik ini menjadi bunyi. A magnetic field. This magnetic field attracts the thin metal diaphragm in the receiver, causing it to move in and out. So dekat sini pun ada speaker. Kalau anda masih ingat bab 1 kita ada belajar gelombang bunyi kan. Kenapa ada gelombang bunyi? Sebab ada getaran. Okay, ada getaran kan. There's a vibration. Okay. Dan satu keping diaphragm kan. Diaphragm ini bila dia getar, kenapa dia akan getar? Sebab ada medan magnet yang cuba tarik. Okay, tarik diaphragm ini supaya dia akan getar secara berterusan. As it does so, it pushes and pulls the air, creating sound waves. These waves reach your ear with the same intensity as they were spoken, allowing you to hear what the other person said. Now, how does people get connected through a telephone? The following are the steps involved. The signal leaves your house to a telephone box outside. The local exchange is connected to all the phones in a small geographical area. From the local exchange, calls are routed to the main exchange. The main exchange may route the call to another. So biasanya macam mana kita boleh dengar suara kawan kita? Itu adalah kerja daripada Telekom lah. Okay, Telekom dia akan cuba sambungkan semua connection dalam satu pusat. Okay, so biasanya kita tengok 3 contoh lah. 3 contoh ini, okay, iaitu pertama adalah electric bell, kedua adalah switch ganti, dan dan ketiga adalah ini adalah ganti elektromagnet, dan ketiga adalah telefon. Okay, yang lain lebih kurang sama saja. Yang penting bila arus elektrik mengalir, besi itu atau logam itu akan menjadi elektromagnet. Okay, dia dapat melakukan sesuatu dengan tarikan besi. Okay, alright. So itu sahaja daripada 3.1. Okay, 3.1. Dan kita cuba tengok kepada latihan. Okay, latihan kita. Okay, latihan 3.1. Latihan 3.1. Okay, latihan 3.1. Okay, yang ini saya dah upload dalam Google Classroom. Anda boleh download untuk siapkan latihan. Right. Yang pertama, corak dan arah medan magnet bagi dawai lurus. Okay, macam mana? Kalau kita letak kompas di sekeliling. Okay, so yang ini arus elektrik dia masuk ke keluar. Kalau pangkar dia adalah masuk kan. Maksudnya anda letak ibu jari anda ke dalam. Okay, ke dalam skrin. Okay, kalau anda tengok saya kan, sekarang cuba letak tangan kanan anda ke dalam skrin. So sekarang anda nampak medan magnet macam mana? Lawan arah jam ke ikut arah jam? Okay, kalau you point you punya ibu jari ke dalam, okay, inside, anda nampak 4 jari tersebut dia sebenarnya tunjuk
ikut arah jam kan. Okay, ikut arah jam. So dia punya circle dia macam ini. Okay, ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. Okay, so dekat sini apa yang berlaku pada kompas? Okay, berlaku pada kompas. So dia akan tunjuk pada kanan. Okay, yang ini tunjuk kepada kanan. And then yang ini tunjuk kepada Serong, okay, timur, south east, okay, south east. Dekat sini dia akan tunjuk ke bawah, okay. Dan yang dekat sini dia akan tunjuk kepada south west, then kiri, atas. Okay. So if you try to connect all these, it looks like a circle. Okay, a circle with clockwise. Okay, with clockwise. Dan sebaliknya, kalau arus dia keluar ibu jari sekarang keluar daripada skrin dan 4 jari yang lain sebenarnya dia tunjuk lawan jam. Okay, lawan jam kan. So sekarang terbalik. Okay, terbalik. Okay, so if you try to connect all these, it looks like a circle. So simbol pangkal bermaksud konduktor mengalir arus ke dalam. Okay, ke dalam. Dan kalau dot maksudnya mengalir arus keluar. Okay, keluar daripada satah kertas. Okay, keluar daripada satah kertas. Okay, so next. Okay, yang dua. Lukis garis benda magnet dan arah benda magnet yang terhasil pada gergelung bulat membawa arus. So yang ini, first kita nak carikan manakah arus mengalir. Daripada positif kepada negatif kan. So arus mengalir daripada positif. Okay. Kemudian yang ini ke atas kan. Ke atas. And then okay, so macam mana dia punya garis benda magnet. Yang sekarang kalau kita tengok bahagian kiri sini, kita tunjukkan ibu jari ke atas. So kita akan ada benda magnet. Saya susah nak lukis. Okay. Lawan arah jam ke ikut arah jam? Okay, ini sebenarnya adalah lawan arah jam kan? Okay, lawan arah jam. Okay, kalau you show your right hand finger, the thumb pointing up, then the 4 fingers actually they are anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. Okay, macam ini. Okay, rujuk kepada nota ya, sebab mungkin cara saya lukis agak tak berapa cantik. Saya guna mouse agak susah nak lukis. Okay, dan kalau di sebelah sini, apa yang berlaku? Kalau sekarang ibu jari tunjuk ke bawah dan benda magnet sebenarnya dia ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. Okay, I'll just show you the picture. The picture, how is it look like?
Okay, the answer will be like this. Like this. Okay, dan di tengah, kenapa dia tunjuk ke sana? Sebab kalau kita tengok bahagian sini, okay, bahagian sini dia tunjuk ke mana? Dia tunjuk ke atas kan? Kalau di sebelah sini, dia pun tunjuk ke atas kan? So sebenarnya kedua-dua sini dia sama-sama menunjukkan arah ke atas, ke atas. So that's why kita ada satu arah lurus ke atas. Okay, so this is the picture. Dan of course, kenapa dekat sini dia semakin jauh kan? Sebab dia semakin jauh daripada sumber elektromagnet. Oleh itu medan magnet dia semakin lemah. Okay, semakin lemah. Kalau dia semakin dekat, maksudnya dekat sini dia sangat kuat. Okay, dekat bahagian sini dia sangat kuat. Okay, sebab kita nampak dekat sini kawasan dia sangat dekat kan. So dia sangat kuat. Okay. Alright, kembali kepada soalan kita. Okay. So C, kalau untuk corak adalah medan magnet pada solenoid. Okay, sekarang kalau kita pegang macam ini, yang first kita tengok kepada arus. Okay, arus dia mengalir, dia sebenarnya ada bateri macam ni kan. Okay, sini positif, sini negatif. Dan arus dia mengalir semua hadap ke atas kan. So you use your 4 fingers, 4 jari, ikut saja arah arus. Dan ibu jari ni sebenarnya tunjuk mana? Tunjuk pada utara. That means dekat sini adalah utara, dekat sini adalah selatan. Okay, utara dan selatan. Dan medan magnet dia akan keluar dari kutub utara. Okay, dari kutub utara. Okay, dan dia akan masuk ke selatan. Okay. Okay, so this is more like the picture. Okay, keluar daripada utara, masuk ke selatan. Okay, right. So ini ada 3 beza medan magnet antara dawai lurus, kegelong bulat dan solenoid ya. Okay, seterusnya kita tengok kepada faktor. Okay, seperti kita tahu ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kekuatan medan magnet kan. Okay, yang pertama kita tahu dia adalah arus. Okay, arus elektrik. Okay, arus elektrik. Okay, pertama adalah arus elektrik. So, bila saya tambah arus elektrik, apa yang berlaku kepada kekuatan medan magnet? Semakin besar ke semakin kecil? Okay, of course, semakin besar. Semakin bertambah arus elektrik, semakin bertambah medan magnet. Okay, semakin bertambah arus elektrik, semakin bertambah medan magnet. Okay, dan kedua, kalau kita tengok apa lagi faktor dia, kedua adalah bilangan lilitan. Okay, bilangan lilitan. Maksudnya berapa lilitan yang kita cuba
mengelilingi solenoid tersebut. Okay. So kedua, semakin bertambah bidang lilitan, semakin bertambah kekuatan medan magnet. Okey, dan ketiga, sorry ini sebenarnya salah. Saya salah copy paste. Okey. So ketiga sebenarnya dia bukan tentang hubungan. Okey. Kita adalah tengok kepada bentuk. Okey, bentuk solenoid. Okey, maksudnya macam mana kita punya bentuk? Kita nak bentuk dia satu batang macam ini ke, atau nak bentuk dia macam segi empat ke, macam mana? Okey. So biasanya kalau lagi senang, kalau anda perasan electric bell ni guna bentuk apa? Bentuk jenis U kan? Okey, bentuk jenis U. Sebab apa? Kalau bentuk jenis U, dia punya pembukaan dia banyak. Okey, lebih fokus. So kalau kita tengok pembukaan dia lebih fokus kan, benda magnet dia lebih tertumpul dekat sini kan. So apa yang akan jadi adalah kekuatan elektromagnet sebenarnya lebih tinggi. Okay, lebih tinggi. So menggunakan, biasa kita guna teras besi lembut. Okay, teras besi lembut berbentuk U. Oh sorry. Okay. Okay. Dan akhir sekali adalah apakah jenis bahan? Okay. Jenis teras besi. Biasanya kita akan guna jenis teras besi lembut. Okay. Kenapa kita nak guna lembut? Okay. Why we want to use soft? Sebab kalau teras besi lembut ini, dia lebih senang untuk dimagnetkan dan senang untuk diamagnetkan berbanding dengan teras besi yang lebih keras. Okay. Teras besi lembut. Okay, teras besi lembut. Dia lebih soft, so lebih senang untuk dimagnetkan. Okay, lebih senang untuk dimagnetkan. Okay, so ini adalah faktor-faktor dan akhir sekali ada 3 aplikasi. Anda boleh cuba buat okay, macam mana dia punya operasi untuk loceng elektrik. Okay. Anda cuba isi tempat kosong. Okay. Kalau tak sempat, nanti saya boleh sharekan jawapan. Okay. So itu sahaja daripada hari ini. So apa yang anda kena tahu untuk 3.1 adalah petua genggaman tangan kanan. Okay. Macam mana kita nak carikan benda magnet. Dan macam mana kita nak lukis. Dan kedua, apakah faktor? Apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan benda magnet? Okay. Dan ketiga, berikan contoh. Okay. Contoh aplikasi elektromagnet. Okay. Dan untuk eksperimen itu kita akan buat semasa naik sekolah. Itu adalah PKS terakhir. Okay. Tahun ini anda ada 5 PKS. Okay. 4 PKS dalam topik bab 2 dan 1 PKS bab 3. Okay. Right, itu sahaja daripada hari ini. Dan kita sambung pada hari Khamis. Kita akan bincang 3.2 iaitu hukum Faraday. Okay, hukum Faraday. Right?
Right, see you on Thursday. Bye-bye.